Baik. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan pengurusi Tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnia-Nya yang diberikan kepada kita, sama ada nikmat itu berbentuk zahir ataupun berbentuk batin. Zahir ni apa yang kita nampak, dan batin ni apa yang kita tak nampak. Semuanya kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kita berada pada 10 Syaban lah. Hari ni kita dah 10 Syaban. Jadi tak lama dah nak Ramadan kan? Nak Ramadan lah. Baik, sebahagian orang dia rasa bulan Syaban ini tidak sehebat bulan Rejab. Sebahagian orang rasa macam tu. Rasa dia bulan Rejab ini lagi bagus kan? Banyak amal. Sebab tu kalau kita tengok amalan-amalan orang Melayu tu, ada doa Rejab lah, tengah Rejab lah, hujung Rejab lah. Jadi sebahagian orang memang rasa bulan Rejab itu lebih hebat daripada bulan Syaban. Wal amru laisa kadzalik. Sebenarnya bukan begitu. Rejab bukan lebih hebat daripada Syaban. Nabi SAW apabila ditanya kepada dia, kenapa baginda banyak berpuasa pada bulan Syaban, dia kata, zalika syahrun, bulan yang demikian itu, ataupun bulan itu yaghfulu anhun nas, bulan itu sering dilalaikan oleh manusia. Manusia sering melalaikannya. Jadi pahala orang yang beramal ketika mana orang lain lalai, pahalanya banyak. Seperti mana kita bangkit tengah malam, kita solat waktu orang lain semua lalai. Ada dua pahala lah. Kalau kita bangkit tengah malam, kita bangkit solat ke, kita bangkit doa ke tengah malam, itu dia ada pahala. Yang pertama susah kan? Lihat kita rasa ngantuk, sojuk, semua benda kita rasa. Yang keduanya manusia tengah lalai. Kita beribadah ketika itu kita dapat dua lah, susah dengan manusia tengah lalai. Demikian salafus salih, mereka memperbanyakkan amal di antara dua isyak. Dua isyak iaitu maghrib dengan isyak. Sebab ini adalah waktu juga yang paling banyak manusia lalai. Jadi beramal ketika mana orang ramai itu lalai, ada pahala yang banyak. Jadi bulan Syaban pun tak terkecuali lah. Banyak. Ni bukan orang Melayu sahaja tuan-tuan. Orang Arab pun macam tu. Orang Arab pun rasa bulan Syaban ni macam tak ada apa. Orang Arab pun rasa macam tu. Sebab bagi mereka bulan Rejab ataupun Rajab itu bulan haram. Jadi bulan haram bagi mereka besar. Bila Syaban dia rasa tak ada apa-apa. Yang lagi teruk tu, kita buat jahat dulu bulan Syaban ni sebab nak yang tu lagi teruk lah kan. Kita buat semua kejahatan dulu, esok nak masuk Ramadan kita baik. Yang tu tak ada lah tuan-tuan. Yang tu bulan Ramadan pun dia buat juga benda yang sama. Tak ada lah kan? Manusia itu dia berhenti bila maknanya dia sedar, dia berhenti lah kan. Kalau dia tahu salah, dia berhenti. Dia bukan sebab bulan tu ke bulan ni kan. Jadi dia macam orang nak kahwin lah kan. Esok dah kahwin, esok elok ni tak ada dah. Kalau dia memang tak elok sebelum kahwin, lepas kahwin pun sama ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, jadi sama-samalah kita memperbanyakkan amal pada bulan yang ramai orang lalai padanya. Jadi tuan-tuan, kita nak sambung balik kitab kita. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang tak dapat hadir bulan lepas. Bulan lepas adalah siri pertama kita. Kitab yang kita ambil yang ni yang kita bincang hari tu dengan pengerusi, dengan beberapa ahli jawatan kuasa, sama ada kita nak
tukarlah kan, maksudnya daripada belajar tafsir tu yang mendalam sangat kadang-kadang tak faham tu, jadi kita ubahlah kepada sama ada dua, saya cakap dulu tu, sama ada kita ambil balik kitab yang lama dulu Ustaz Fadli ke apa ajar tu kan, Ustaz Fadli tu aja ayat-ayat suruhan tu, ataupun saya ada satu kitab, saya pun tak pernah tengok pun kitab tu kan, ada kitab tapi tak nak tengok, tapi nampak tajuk dia menarik lah. Tajuk dia adalah larangan-larangan syarak. So kita nak belajar ayat-ayat suruhan ko, kita nak belajar larangan-larangan syarak. Mana kita nak belajar? Jadi saya mulakan minggu lepas dengan kitab ini, kitab larangan-larangan syarak, ataupun dalam bahasa Arab dia Al-Manahi Asy-Syar'iyyah. Okey. Jadi kenapa saya mulakan Al-Manahi Asy-Syar'iyyah? Kenapa saya dahulukan larangan-larangan syarak ke atas ayat-ayat suruhan? Yang pertama, isi kitab itulah. Isi kitab itu sendiri macam terlalu umum. Ayat-ayat suruhan tu terlalu umum lah untuk bagi saya, macam ini perintah dan ini ayat. Jadi macam terlalu simple untuk kita bincangkan macam tu. Yang keduanya, yang lebih utamanya, kenapa saya dahulukan larangan, dia apabila orang, kita buat contoh lah kan, kita tak buat, orang suruh tapi kita tak buat, dengan orang larang tapi kita buat, mana lagi teruk bagi tuan-tuan lah? Orang suruh kita tak buat, dengan orang tak bagi buat kita buat, mana lagi teruk kan? Kan macam-macam pendapat lah kat situ. Dia macam ni lah, office kita, khabar masuk office kena pakai tie, kita tak pakai tie. Dengan ada satu arahan dalam office tu, dilarang pakai selipar, kita masuk office pakai selipar. Yang tak pakai tie dengan pakai selipar tu mana lagi teruk kan? Mungkin jadi bagi saya yang lagi teruk tu masuk office pakai selipar tu lah kan. Tak pakai tie tu boleh lagi kan, tak pakai tie. Ini tak pakai, ini pakai selipar, bodoh yang office tak bagi pakai, dia pakai. Jadi begitu juga dengan agama. Dengan agama, larangan itu kadang-kadang lebih penting daripada suruhan. Larangan itu lebih utama untuk kita tahu ataupun kita buat, ataupun kita tak buat, daripada kita buat larangan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang apa yang aku larang kamu tentangnya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku suruh kamu buat, faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku suruh engkau buat, maka datangilah ia, buatlah ia dengan kadar yang engkau mampu. Jadi ada dua kat sini. Apa yang aku larang, jauhi. Sebagai riwayat, fantahu, stop. Apa yang aku larang, stop. Dan apa yang aku suruh, buatlah dengan kadar yang kamu mampu. Okay. Bila Nabi suruh solat, kita tak mampu nak solat ni, sakit, slip disc kan, terseliuh apa ni, buah pinggang sikit kan, tak boleh. Jadi boleh solat berdiri, kalau tak mampu boleh duduk, tak mampu boleh di atas jam ala jam, kita di atas kita punya badan, kita boleh. Jadi nak buat tu dia boleh macam-macam. Tapi bila Nabi larang, Nabi kata apabila aku larang, jangan buat. Maksudnya bukan jangan buat dengan kadar yang kau tak mampu, tak. Nabi kata stop. Bukan stop dengan kadar yang kau mampu, tak. Buat dengan kadar kau mampu, tapi stop is stop. Tidak ada dengan kadar mampu. Jadi dua bentuk suruhan dan larangan. Maksudnya macam larangan. Jadi larangan itu seolah-olah lebih penting di dalam agama, kita dahulukanlah berbanding suruhan. Okey. Yang keduanya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi dan juga di dalam Ibnu Majah dan juga al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis Nabi SAW bersabda, may ya'khudhu anni haula'il kalimat, siapa yang nak ambil daripada aku perkataan-perkataan ini, fayamalu bihinna, maka dia beramal dengan perkataan-perkataan ini,
au yu'allimu may ya'malu bihin, ataupun dia mengajar orang yang akan beramal dengannya. Qultu, lalu aku pun bagi tahu, iaitu Abu Hurairah diriwayatkan hadis ni, ana ya Rasulullah, aku kan. Nabi tanya, siapa nak perkataan ni? Lalu dia nak buat ke, dia nak ajar orang yang buat ke? Abu Hurairah kata, ana ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW fa akhadha bi yadi, lalu Nabi ambil tangan aku, fa'adda khamsan, lalu dia kira 5. Faqala, lalu dia kata nombor 1, ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah engkau, ataupun bertakwalah engkau dengan benda-benda yang haram. Takun a'badan nas, nanti engkau akan jadi orang yang paling menyembah Allah. Jadi Nabi SAW syahid dia dekat sinilah, maknanya jaga ataupun pelihara diri engkau daripada perkara-perkara haram. Engkaulah orang yang paling digelar hamba Allah. Bukan kau buat banyak amal kau paling menyembah Allah, tak. Tetapi orang yang paling menjauhi larangan-larangan Allah, itulah orang yang paling hamba Allah. A'badan nas, orang yang paling banyak beribadah kepada Allah. Okey, itu yang kedua. Jadi kita ada 2 hujah di situ. Yang pertama, Nabi tadi kata stop, jangan buat. Yang kedua, yang paling bertakwa ataupun paling menyembah Allah adalah orang yang menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, di antara kalam salafus salih ataupun ulama-ulama salafus salih, mereka kata a'malul birri ya'maluhal barru wal fajir. Amalan-amalan kebaikan itu dibuat oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Sekali lagi, amalan-amalan baik itu dibuat oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Sedekah, orang baik sedekah, orang jahat sedekah, kan? Orang jahat salat, orang baik salat. Orang baik puasa, orang jahat puasa. Okey. Wala yajtanibul ma'asi illa siddiq, dan tidak menjauhi perkara-perkara maksiat itu kecuali siddiq, orang yang membenarkan. Jadi orang yang dia buat benda baik tapi dia tak menjauhi benda-benda maksiat, dia bukan siddiq, dia bukan orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Maknanya dia tidak betul-betul nampak tekad dia tu. Allah dan Rasul nampak tak? Allah nampak, Rasul tak nampak. Allah nampak. Maknanya dia sedekah, solat, puasa, tapi rasuah pun ambil. Jadi dia tak boleh nak tinggal benda-benda jahat tu. Kalau orang yang boleh tinggal rasuah, kan, dia tak buat benda-benda haram, kan. Ni saya cakap pasal umum lah tuan-tuan, kan. Jadi rasuah tu senang sikit, kan. Jahat-jahat yang lain tu banyak lagi yang kita buat, tapi kita sebut secara umum lah. Jadi kalau dia solat depan kamera ke, buka puasa bersama ahli keluarga ke, rasuah dia tak tinggal, dia bukan orang yang benar-benar membenarkan agama ini. Sedih. Jadi menjauhi perkara-perkara haram juga salah satu daripada kriteria yang penting untuk menjadi orang yang membenarkan agama ini. Yang terakhir, yang second last, apa kita nak bagi tahu kat sini, yang pentingnya larangan ni juga adalah, salah satunya adalah Huzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi SAW. Dia riwayatkan, dia sebut, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Huzaifah kata, manusia sering bertanya kepada Rasulullah tentang benda-benda baik. Ya Rasulullah, kita nak buat baik macam mana? Ma afdalul amal, apakah amalan yang terbaik? Orang tanya Rasulullah, jumpa tanya, kan. Ma huwa a'malul khair, apakah amalan-amalan yang baik? Orang tanya Rasulullah. Tetapi Huzaifah dia kata, aku tak tanya benda tu. Aku tanya benda-benda yang jahat, benda yang salah, benda yang fitnah, yang salah, yang jahat. Aku tanya kepada Rasulullah sebab makhafatan ayyudrikani, aku takut benda tu terkena kepada aku. Jadi Huzaifah dia nak tahu benda jahat supaya dia tak terbabit dengan benda jahat tu. Okey.
Jadi ada juga pepatah, bukan pepatah, syair Arab, dia kata araftu syarra la lisyarri. Aku nak tahu kejahatan itu bukan sebab kejahatan tu aku nak tahu sangat, lakin litawaqqihi, bahkan ataupun melainkan aku nak berlindung daripadanya. Waman lam ya'rif asy-syarr, siapa yang tidak mengenal kejahatan, minal khairi, daripada kebaikan, yaqa'u fihi, dia akan terbabit di dalamnya. Bila kita tak kenal kejahatan tu, kita pun sekali terbabit. Jadi itu antara kepentingan lah untuk kita belajar larangan-larangan yang tidak dibenarkan di dalam agama. Baik tuan-tuan, jadi cumanya dia ada banyaklah larangan yang kita belajar ni, dia ada banyak, tetapi dia start dengan bab al-aqidah, akidah dulu. Larangan-larangan di dalam akidah kita, keyakinan kita, itu dulu. Apa benda yang tak boleh dalam mungkin dia macam sedikit macam bosan sikit lah, tapi kita kena belajar. Lepas tu baru kita masuk bab taharah, dalam penyucian. Apa benda yang tak boleh buat. Kita bukan belajar apa kena buat, tak, apa yang tak boleh buat. Lepas itu baru masuk bab solat, bab jenazah, bab dan seterusnya, tuan-tuan. Tapi di bab yang kita baru lalu ni adalah bab al-aqidah, bab jadi minggu lepas, bulan lepas kita belajar tentang babun nahyi 'anisyirki billahi azza wa jalla, bab larangan daripada mensyirikkan Allah azza wa jalla. Okey, jadi kita saya dah baca beberapa ayat dan juga hadis usul di dalam bab ini. Cuma saya tak habis lagi. Saya baru baca ayat, satu ayat, baru dua ayat, baru satu hadis. Jadi ada lagi satu hadis lah kot kita akan bincangkan. Jadi hari itu kita bincangkan manusia ini janganlah mensyirikkan Tuhan dengan panggil mana-mana wali. Contohnya kita seru Allah Ta'ala, tapi kita minta tolong Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama kita minta juga dengan orang lain. Terutamanya itulah benda-benda yang kita anggap hebat, yang tu jangan kita buat. Itu dipanggil syirik, syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yakni kita jadikan orang itu macam setaraf dengan Allah Ta'ala. Jangan. Sebab akibatnya apa tuan-tuan? Bukan rugi, kekal di dalam neraka. Allah tidak ampunkan dosa. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak mengampunkan dosa syirik, dan Allah ampunkan selain daripada syirik. Jadi syirik adalah benda yang terbesar yang perlu kita jauhi. Okey, jadi yang ini kita nak masuk yang seterusnya, syirik yang kedua, wasyirku. Kitab ni bahasa Arab sikit tuan-tuan, jadi saya terpaksa bacalah. Saya rasa tak ada lagi yang terjemah ni kitab ni. Tak apalah. Wasyirku khafiyun jiddan, faqad yakunu fil insan wa huwa la yash'uru illa ba'da al-muhasabati ad-daqiqah. Dan syirik itu sangat tersembunyi. Kadang-kadang manusia tak rasa, melainkan setelah dia bermuhasabah secara teliti. Walihada qala ba'd as-salaf, oleh kerana itu sebahagian salaf berkata, ma jahadtu nafsi ala syai'in ma jahadtuha 'ala al-ikhlas. Aku tidak berusaha bersungguh-sungguh terhadap diri aku ini terhadap sesuatu seperti mana aku berusaha bersungguh-sungguh di atas ikhlas. Okey. Fasyirku, dan syirik itu, amruhu sa'bun jiddan laisa bil hayyin, dan syirik itu adalah urusan yang sangat susah dan bukanlah benda yang senang. Walakin yuyassirullahu al-ikhlasa 'ala al-'abd, tetapi Allah memudahkan ikhlas ke atas hamba-Nya. Wadzalika bi ay yaj'alahu Allahu nasba 'ainaihi fayuqsad bi 'amalihi wajhillahi la yaqsud madhan nasi aw dhammihim aw thana'ihim 'alaihi fan-nasu la yanfa'unahu abada. Okey. Jadi Allah memudahkan kepada hamba itu ikhlas, demikian itu Allah menjadikan ikhlas itu jelas, clear. Ikhlas itu clear. Tetapi syirik itu tak clear. Syirik itu ni buat ni jadi syirik, buat ni jadi syirik. Tapi ikhlas tu clear. Jadi orang yang ikhlas itu, dia buat amalan itu
kerana Allah, kerana Allah, dan dia tidak bermaksud apabila dia beribadat kepada Allah itu, dia tidak langsung maksudkan pujian manusia ataupun hinaan dia ataupun kata-kata yang memuja ke atasnya. Manusia itu fannasu la yanfa'unahu abada. Manusia yang puji, yang kutuk ni semua tidak langsung memberikan manfaat kepadanya apa pun. Hatta law kharaju ma'ahu litashyi'i janazatihi la yanfa'ahu illa amalah. Sehingga kan manusia yang keluar mengiringi jenazahnya, manusia-manusia yang datang mengikut dia punya jenazah tu, tidak langsung boleh memberikan apa-apa manfaat kecuali amalannya. Yakni orang yang mati itu, orang yang datang tu tak ada manfaat pun untuk pahala dia. Mungkin dia doa sahajalah, doa ya Allah ampunkan dia dan sebagainya, tapi tidak melainkan amalannya sahaja. Nabi SAW bersabda, yakhruju ma'al mayyiti ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluar bersama mayat itu keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ithnani, dan yang balik ke rumah dua. Siapa tadi keluar? Keluarga, harta, amalan. Yang balik dua. Siapa balik? Keluarga dan harta dia balik. Apa yang tinggal? Amalannya. Jadi wa yabqa amaluhu. Nabi SAW kata yang tinggal hanyalah amalannya. Wa kadzalika aidan minal muhim anna al-insan la yafrahu ay yuqbila an-nas qawluhu li'annahu qawluhu. Demikian juga antara perkara yang penting manusia itu tidak bergembira kalau manusia itu terima kata-katanya kerana itu kata-katanya. Lakin yafrahuhu ay yuqbila an-nas qawluhu li'annahu al-haqq. Tetapi dia sepatutnya gembira kalau manusia terima kata-katanya itu kerana ia adalah benar. La annahu qawluhu, bukan kerana dia cakap. Wa kadza la yuhzinuhu ay yarfudha an-nasa qawluhu li'annahu qawluhu. Demikian juga dia tak sepatutnya bersedih kalau manusia tolak dia punya kata kerana itu adalah kata-katanya. Dia sedih orang tak terima dia punya pendapat, kan? Dia sedih sebab apa? Ini pendapat saya, dia tak terima, kan? Kalau dia orang macam tu, li'annahu hina idzin yakunu qad da'a li nafsihi, kerana kalau dia macam tu, pada waktu itu dia sebenarnya mengajak kepada dirinya. Mehlah dan sedangkan orang yang beriman itu dia mengajak, kalau dia ikhlas, dia ajak kepada Allah Azza wa Jalla, Allah dan Rasulnya. Okey, wa bihadza yatahaqqaqul ikhlas, dan dengan ini barulah boleh direalisasikan ikhlas itu. Okey. Jadi kat sini saya nak bagi tahu tadi, kita panggil syirik. Syirik itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Syirik kat sini maksud dia riak, tuan-tuan. Riak. Maknanya kita apabila kita buat sesuatu tu, kita harap orang lain tengok kita. Yang tu termasuk di dalam syirik. Kita buat sesuatu tu, kita nak orang lain pandang kita, hebat dia ni. Yang tu riak. Yang tu tidak ikhlas. Okey, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum. Benda yang paling aku takut ke atas kamu, perkara yang paling ditakuti yang aku takut ke atas kamu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis itu? Ulang. Asyirkal asghar. Benda yang paling aku takut ke atas kamu adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu ditanya kepada Rasulullah, apa benda yang syirik kecil itu? Lalu dia pun bagi tahu ar-riya. Riya. Boleh faham? Jadi riya ni, tuan-tuan, dia termasuk di dalam syirik. Yang tadi kita cakap tadi, yang doa kepada wali ke apa tu, itu syirik akbar, itu syirik besar. Minta kubur, wahai wali bagilah saya ni, itu syirik akbar, yang tu tak diterima amalan dia, yang tu termasuk di dalam syirik. Tetapi ada tak syirik kecil? Ada. Kita harap orang lain tengok kita. Riya tu, tuan-tuan, riya tu perkataan Arab, datang daripada perkataan ro'a. Ro'a itu tengok.
Tapi dia bukan ra'a, dia asal dia adalah ra'a. Ra'a tu maksud dia nak bagi tengok menengok. Tengok menengok maknanya kita ada orang tu, kita balik liang kan, kita nampak ada ni lah, ada apa ni, pengurusi masjid ni kan, saya nak tunjuk diri saya sikit, kita kotopi sikit bagi nampak semayang depan sikit kan, Allahu Akbar. Jadi kita nak, tujuan dia nak bagi orang tu tengok. Itu maksud dia riak. Okey, mana tu? Warriya'u ay ya'budallaha, dan riya itu adalah menyembah Allah, liyarahun nas, untuk memperlihatkannya kepada manusia, fayamdahuhu ala kaunihi abidan, lalu manusia itu akan puji dia, engkau ini seorang hamba yang baik. Kaunihi abid, maknanya kau ni abid, orang yang rajin solat. Wala yuridu an takuna al-ibadata lin-nas, dan bukanlah dia tu nak menyembah manusia tu, tak, dia sembah Allah, tapi tujuan dia nak bagi, di samping tu dia nak bagi orang nampak. Li'annahu law arada dhalik, kalau dia, kerana kalau dia mahu yang demikian itu, iaitu kalau dia semayang itu memang dia solat, kalau orang tu tak datang dia tak solat, yang tu memang, yang tu lakana syirkan akbar, yang tu juga termasuk dalam syirik yang paling besar. Kalau orang tu tak datang dia tak solat, tapi yang tu taklah, yang tu tak. Yang ni yang dimaksudkan adalah orang yang memang nak sembah Allah, tetapi ada tujuan nak bagi orang nampak, orang puji dia. Okey, yang tu riak. Dan kadang-kadang juga termasuk juga dalam syirik akbar, syirik asghar ni, ataupun syirik yang kecil, adalah sama'an, sima'an, ataupun kita panggil sum'ah. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah ni dengar, dengar. Maknanya bila kita buat, kita cakap tu orang dengar kan. Jadi tak semestinya orang nampak, boleh jadi orang dengar, dia ni bagus ke, macam tu. Itu juga termasuk walaupun tak nampak. Sima'an yusul bi'ibadati subhanahu wa ta'ala. Okey, fa hadha dakhilun fi riya', yang demikian sum'ah ni pun nak bagi orang dengar dia bagus ni pun juga termasuk di dalam riya'. Okey, amma in arada bi'ibadatihi ay yaqtadiyan nasu bihi fiha falaysa hadha riya'. Okey, ada pengecualian. Manakala jika dia mahu ibadat dia itu diikuti oleh orang ramai, padanya falaysa hadha riya'un, yang ni bukan dikira sebagai riya'. Contohnya dia nak tunjuk cara solat yang betul ke kan, jadi dia pun tunjuk saja berdiri kat depan, tapi tujuan dia orang tahu dia alim, jadi dia berdiri kat depan, dia saja tunjuk dia punya solat, dia orang yang ni cara solat yang betul. Yang tu tidak dikira riak lah, sebab tujuan dia tadi bukan nak tunjuk, nak bagi orang cakap baik, tak, dia nak suruh orang ikut dia. Ataupun dia pada satu majlis ada orang letak tabung kan, tabung tu pun sendu je, tabung tu kat situ tak ada siapa pun kan. Jadi dia pun saja buka wallet dia, buka 50 saja supaya orang lain ikut. Tujuan dia yang tu bukan nak suruh orang puji dia, tak, dia nak suruh orang lain juga bersedekah. Yang tu tak dikira sebagai riak. Jadi, tapi dia nak start tu pun janganlah start 100 beri kan, jadi dia nak tunjuk tu kan. Jadi dia start mungkin RM5 dulu, lagi orang dah beri dia masuk dah pula yang second tu kan, 100. Okey. Jadi yang tu tidak dikira riak. Okey, dia ada syarah sikit pasal riak ni, baca ulang sikit. Warriya'u yanqasimu bi'tibari ibtalihi lil ibadati ila qismain, dan riak itu terbahagi, riak yang dikira membatalkan ibadah itu ada dua. Riak ini tuan-tuan, dia boleh membatalkan ibadah gitu. Dia tidak, maksudnya batal kat sini adalah batal pahala, tak ada pahala. Bukan batal maksudnya kalau kita kena salat tu, salat itu sah tapi ada tak pahala. Yang riak tadi tak ada pahala. Okey, riak yang terbatal pahala ini terbahagi kepada dua. Okey, ay yakuna fi asli al-ibadah, ay ma qama yata'abbadu illa lirriya'i fa hadha amaluhu batil mardud alaihi.
Kalaulah dia asal daripada awal tadi solat, angkat takbir tadi itu memang tujuan dia nak tunjuk dekat pengerusi contoh kan, yang tu tujuan asal maka amalan dia tadi batal mardud, tidak diterima. Okay. Li haditsin Abi Hurairah fi as-sahih marfu'an, oleh hadis Abu Hurairah fi as-sahih marfu'an. Marfu' ini secara marfu' maknanya dalam hadis ni dia ada marfu'. Marfu' maknanya disandarkan kepada Nabi. Qala Allah Ta'ala, ana aghna asy-syuraka'a 'anil syirki man 'amala 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Firman Allah Ta'ala, tetapi ini dikira hadis qudsi. Firman Allah Ta'ala tapi tak ada dalam Al-Quran. Dia dikira sebagai hadis qudusi. Allah Ta'ala berfirman, ana aghnan nas, aku adalah orang yang paling tidak berharap ataupun tidak memerlukan syuraka, orang-orang yang mensyirikkan, anisyirki, terhadap syiriknya. Sesiapa yang membuat suatu amalan dia syirik terhadap aku, terhadap aku selain daripada aku, fihi ghairi, maknanya dia syirikkan aku dengan yang selain daripada aku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan juga kesyirikannya tadi. Yang ni orang yang beramal daripada awal riya, tidak dikira amalannya, tidak ada pahala langsung, terbatal amalannya. Dan yang kedua, ayyakuna riya'u tari'an 'alal ibadah. Yang kedua ini, riya itu tiba-tiba ya datang bila kita ibadah. Tengah-tengah solat tu lalu pula Perdana Menteri kan, Perdana Menteri nampak aku solat ni jadi kita tiba-tiba rasa riak pula kan. Waktu tu bukan waktu solat, kita solat kan, jadi kita rasa riak, mesti orang rasa saya baik ni kan. Okey, anna aslal ibadati lillahi, asalnya memang nak solat, mungkin dia nak solat duha ke, solat syuruk ke, dia nak solat, asalnya memang nak solat, lakin tara'a 'alaiha riya, tiba-tiba riya itu datang. Perkara ini juga terbahagi kepada dua. Yang pertama, ayyudafi'ahu fahadha la yadurruhu, bila dia sedar tu astagfirullah, ataupun dalam hati lah kan, tak adalah tengah semayang tu astagfirullah kan, dia sedar okey tak boleh. Yang tu fala yadurruhu, tidak mengapa-apakan pahalanya. Yang keduanya, ini starsala ma'ahu, dia layan riak tu datang dan dia layan ya, memanglah ramailah jap gini orang kau baiklah, syukurlah kan. Yang tu amalan bila dia rasa riak itu, start daripada awal tu dia terima, tapi start riak tu sampai habis tak diterima. Faham tuan-tuan? Yang tu juga benda riak, jadi dia bahas sikitlah pasal riak. Tetapi ala kulli hal yang kita nak bagi tahu di sini, jangan kita riak, kerana riak juga termasuk di dalam syirk, ataupun syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi habislah bab yang pertama. Saya ringkas ni. Kurang jam ni tak ada. Lagi 5 minit. Okey. Jadi itu bab syirik. Larangan yang pertama kita clear kat sini adalah larangan daripada mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan Allah itu ada setara dengan dia. Kita minta dengan benda lain ke, ataupun kita beribadah tu dengan tujuan orang lain. Yang tu juga termasuk di dalam syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita masuk bab yang kedua. Babun nahyi 'anil istighatsati bi ghairillahi azza wa jalla wa anna dzalika minasyirk. Bab larangan daripada istighatsah selain Allah azza wa jalla, dan yang demikian itu juga termasuk di dalam syirik. Okey, jadi kita masih lagi dalam perbincangan terhadap syirik, syirik. Okey, apa itu istighatsah? Istighatsah maksud dia dalam bahasa Arab minta tolong. Istighatsah, larangan minta tolong selain daripada Allah, kerana yang demikian itu daripada syirik. Jadi istighatsah itu dalam bahasa Arab maksud minta tolong. Tetapi dalam istilah agama, dia istighatsah ini dipakai apabila minta tolong kalau kita ditimpa musibah yang dahsyat,
dan kita minta tolong supaya orang itu hilangkan musibah kita, yang tu dipanggil istighasah. Maknanya kita tengah macam suasana tengah perang kan, perang. Jadi perang ni kita dah rasa ni dah kalah dah ni, kita nak minta tolong dengan siapa? Allah. Dah dahsyat ni, dah tak boleh ni, kalah ni kan. Jadi waktu tu kita minta tolong istighasah dengan Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi jangan kita minta istighasah ketika itu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Yang bukan masuk perang lah, apa-apa musibah ni. Okey, kita tengok larangan dia di dalam Al-Quran. Yang pertama sekali firman Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Dan janganlah engkau seru selain daripada Allah apa yang tidak boleh memberikan manfaat kepada engkau dan juga tidak boleh memberi mudarat kepada engkau. Dan jika engkau buat, maka engkau sesungguhnya di kalangan orang-orang yang zalim. Itu firman Allah yang pertama, yang menunjukkan jangan istighasah selain daripada Allah. Jangan minta kepada benda yang tak boleh beri manfaat ataupun beri mudarat kepada engkau. Okey. Jadi perkataan yang kita nak bincang kat sini adalah tad'u. Jangan engkau seru. Tad'u tu perkataan tu. Tad'u ni dalam agama ada dua. Tad'u ni perkataan dia adalah doa lah, doa. Jangan berdoa. Jangan berdoa. Okey, berdoa ni dalam agama ada dua. Saya rasa saya dah sebut bulan lepas, iaitu yang pertama doaul ibadah dan juga doaul masalah. Doa ibadah tu macam apa? Doa ibadah adalah macam solat. Kadang-kadang kita tak minta apa-apa, tapi solat itu doa. Doa macam tu pun tak boleh. Dan yang kedua doaul masalah, doa minta sesuatu. Ya Allah, berilah saya ni duit sikit, berilah dia belanja cukup, berilah rezeki kat saya, berilah ilmu saya. Yang tu doaul masalah, minta. Masalah tu bukan masalah tuan-tuan. Salah tu minta. Salah dalam bahasa Arab minta, bukan masalah. Masalah adalah permintaan, doa permintaan. Jadi jangan kau minta doa ibadat tadi, doa macam solat tadi tu, dan juga doa permintaan-permintaan itu selain daripada Allah, yang tak boleh beri manfaat dan mudarat. Kalau engkau buat juga, maka engkau termasuk di kalangan orang-orang zalim. Okey, zalim ni apa tuan-tuan? Zalim ni asal juga daripada perkataan Arab, iaitu golap. Dipanggil as-sawad ad-dakin. Sawad dakin, hitam yang golap. Ni apa? Hitam yang golap kan. Di hitam ada hitam. Kan hitam ada hitam. Hitam pun ada level-level lah. Ni yang hitam yang memang golap betul tu. Yang tu. Itu maksud az-zulm, zalim. Itu asal perkataan dia. Jadi dalam istilah zalim ni apa? Kalau kita kata orang itu zalim, maknanya dia datang daripada perkataan tu lah. Zalim ni maknanya macam orang yang zalim ni, dia macam buih bondo tu dalam gelap. Dalam gelap tak ada cahaya, jadi dia main buih je. Yang tu main hontam je. Yang tu macam zalim lah, buat dalam gelap. Sebab tu dalam istilah zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pernah dengar kan? Zalim itu letak sesuatu pada bukan tempatnya. Wada'a syai' fi ghairi mawdi'. Yang bila golap dia letak dalam mana kan. Yang tu lah maksud zalim. Dan juga dalam bahasa Arab boleh membawa makna, kalau orang yang zalim ini adalah dia panggil mujawazatul had, orang yang melampau daripada had ni. Kita kata buik yang ni dia melampau. Yang tu juga orang-orang yang zalim. Dan yang ketiga boleh membawa makna al-mailu 'anil qasdi, orang yang cenderung kepada benda yang salah. Al-mailu 'anil qasdi maknanya al-qasd itu adalah tengah-tengah, yang betulnya tengah-tengah, dia cenderung kepada sini, sengit sini atau sengit sini. Yang tu maksud juga orang zalim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu siapa yang buat macam yang minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia termasuk di kalangan orang-orang zalim. Zalim. Yang ini mungkin lebih tepat kat sini orang-orang yang melampau lah, melampau. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik. Allah SWT ni dia ciptakan kita,
Kalau kita ni buat salah, dia boleh ampun. Tapi kalau kita syirik ni banyak cara lah. Salah satunya kita dia bukan Tuhan saya, dia ciptakan kita. Jadi kita tak recognize dia, kita tak iktiraf dia. Yang tu lah kezaliman yang paling besar. Kalau kita buat salah, dia boleh terima, dia boleh ampun. Tapi kalau buat benda yang dia tak boleh terima, iaitu kita tak terima dia bukan Tuhan, ataupun kita anggap benda lain sama je dengan jadi benda itu melampau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua. Dah berapa dah? 45 dah. Cukup kot. Okey, jadi kita berhenti dekat babun nahyi 'anil istighatsati bi ghairillah. Bab larangan daripada istighatsah, minta tolong selain daripada Allah SWT. Saya harap juga kita boleh laju sikit Saya mungkin baca dia sebenarnya, kalau kita tengok ni, saya baca tadi tu laju-laju tu. Itu pun dah mengantuk dah. Ponek dengar kan. Yang tu pun dah laju tu. Itu kalau saya baca sepatah-sepatah tu memang ma'assalam kan. Jadi saya cuba laju, tapi insya-Allah apabila kita masuk tajuk-tajuk yang lebih inilah, mungkin lebih sonok. Tapi tak apa, kita kena baca juga tuan-tuan. Walaupun tajuk ni pun tuan-tuan rasa ponek dengar ni, dah tahu dah. Tapi tak apalah, kita dengar. Mudah-mudahan kita tak terjebak orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tak ada benda yang lebih menyelamatkan kita. Kesalahan yang boleh kita elak dalam dunia ni, kesalahan nombor satu dia adalah syirik. Kita mungkin boleh buat macam-macam salah, tapi kesalahan yang paling utama kita mesti elak adalah syirik. Jadi sama-sama kita belajar tentang jangan kita syirikkan Allah SWT dengan apa cara tu. Macam mana? COVID. Okey. Soalannya, kalau kita ini beriman dengan vaksin lah maksudnya. Kalau tak ambil ni sakit kita ni kan. Jadi macam mana tu? Kalau tak ni, yang pertama sekali kita kena fahamlah vaksin ini, kalau kita tengok pun maknanya apakah satu langkah yang boleh menyelamatkan bukan kita yang pertama sekali saya nak beritahu, tidak ada penyakit yang boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah. Tak ada la adwa wala tiyarata. Jadi Nabi dah sebut dah, tidak ada penyakit yang boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah. Tetapi kita sebagai manusia tuan-tuan, kita kena protect juga diri kita. Allah kata jangan kau jerumuskan diri kau di dalam lembah kebinasaan. Okey, dari segi kajian vaksin ini, bagi saya lah adalah cara yang paling efektif lah untuk mengelakkan jangkitan. Vaksin memang dia ada satu lagi cara tuan-tuan, tapi dicucuk jugalah, dicucuk antibody. Kajian ni ada dibuat di Amerika. Yang ni dia letak 1000 ekor tikus, 1000 ekor tikus, dia bagi COVID dekat semua tu. Tapi di kalangan 1000 tu ada yang tak kena COVID. Jadi dia nak ambil antibody tikus tu, inject dekat orang, antibody. Jadi yang tu bukan vaksin, yang tu antibody. Vaksin ni dia produce kita punya antibody. Jadi orang yang tak boleh nak produce antibody, dia akan jadi lemah. Dia akan jadi sakit semua. Jadi okey, jadi menurut kajian maknanya sebab agama ni dia ustaz bukan semua tahu kan. Dia kadang-kadang kita agama ni suruh bertanya, fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang ahli zikri, maknanya orang yang memang pakar dalam benda tu. Kalau kamu tak tahu. Jadi kita tanya dan kita percaya, kita berilah sedikit siqah dengan kajiannya, dengan ilmunya. Ini tak semuanya mereka ni WHO dia punya yang tu juga satu masalah. Tak nak percaya dengan orang langsung kan. Dan bila dia percaya dengan dia percaya agama tu pun salah dah. Dan lepas tu tak percaya pula dengan orang, yang tu juga ada masalah tuan-tuan. Okey, jadi kita bukan beriman lah, maknanya kalau kita ambil benda tu, ia adalah sebagai preventif cara untuk kita melindungi diri kita. Kita hanya ambil satu langkah untuk protect diri kita. Tapi kalau kita nak kono juga, boleh tak? Boleh. Boleh.
nak sakit juga, nak sesak napis juga. Dia bukan, vaksin ni bukan kita tak kena COVID tuan-tuan Vaksin ni dia menyebabkan kita kurang sakit. Itu ya kan. Kalau kita ni kalau kena tanpa apa-apa, maknanya kita boleh terus sesak napis kan. Okey, mungkin kalau tak vaksin dia akan sesak napis lah. Tapi kalau dia ambil vaksin mungkin dia turun sikit, demam sesama. Yang tu saja, itu saja. COVID dia boleh berjangkit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mungkin ambil beberapa langkah lah. Kita mungkin pakai mask, kita macam itulah juga kita punya langkah-langkah. Dengan salah satunya adalah melalui vaksin. Saya bukan pro vaksin tak tuan-tuan, tapi saya masa jadi isu vaksin dengan orang ni kan, saya banyak jugalah tengok apa ni kan, belajarlah dengan pakar-pakar ni. Dan pembuat vaksin ni nombor satu, yang Pfizer nombor satu dunia ni orang Turki kan, nama orang Islam lah tuan-tuan. Pfizer ni pembuat menghasilkan teknologi mRNA tu, yang tu orang Islam tu tuan-tuan, duduk di Jerman lah, orang Turki. Pfizer tu dia jadi kan kita bukanlah beriman, maknanya itu salah satu usaha orang Islam lah. Okey tuan-tuan, bukan salah maksudnya begini. Kalau kata kita tak sihat kan, kita ubat. Imam dia ubat dia sihat, dia ubat dia sihat. Itu dia jatuh sebagai syirik kecil ke atau macam mana? okey, makan ubat sihat. Okey, dia macam vaksin jugalah. Okey, yang ni dia termasuk di dalam perbahasan akidah lah tuan-tuan perbahasan akidah. Kalau turun hujan tu sejuk, yang sejuk tu hujan kau Allah Taala yang jadikan sejuk. Perbahasan akidah. Dia dah masuk dalam perbahasan akidah. Okey, asalnya semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apa asbab dia pun ada. Asbab dia, kita ambil paracetamol, dia boleh menyebabkan kita kurang kat sini, lepas tu Allah sembuh. Tapi kalau kita tak usaha apa-apa, maknanya dia tak ada lah. Bila kita tak ada usaha, kita tak ada, dia panggil usaha ijtihad ke benda tu, maka Allah tidak menurunkan kesembuhan di situ. Tapi kalau kita i'tiqad tu makan Panadol lah menyebabkan saya sembuh, yang tu termasuk di dalam syirik. Yang tu termasuk juga di dalam syirik. Tapi kita janganlah nafikan ada asbab dia. Salah satu, Panadol boleh menyembuhkan dengan izin Allah, yang tu okey. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau Panadol lah, yang tu termasuklah. Itu perbahasan akidah. Yang tu saya pun bukan tak nak bahas, maknanya dia punya perbahasan tu macam dalam sangat. Pasal benda ini asbab musabbib dengan musabbab, benda-benda. Okey, ada lagi soalan tuan-tuan? Tawassul macam mana? Tawassul lepas tu minta pada ulama yang gunakan apa di fikir dia tu, lepas tu buatan dia tu dia kami tawassul. Okey, istilah tawassul apa itu tawassul? Tawassul datang daripada perkataan wasilah, wasilah jalan. Tawassul tu maknanya kita bukan minta dengan orang tu, tak kan. Tawassul maknanya kita minta dengan Allah tetapi dengan orang tu, keberkatan orang tu. Itu maksud tawassul. Yang tu ke maksudnya? Yang tu. Okey, jadi dia macam mana tadi? Dia berkatan Allah, dia berkatan ulama dan berkatan Allah Taala dalam lain. Kita ulama yang fikir apa yang dia fikir apa fikir dia dan ahli dia, walaupun dia tak kenal kita, tapi dia boleh apa tanya Allah Taala, Allah dia tak kenalkan aku, tapi dia doa Allah pastikan ajak situasi itu itu. okey. Yang soalan ni dia zikir dengan zikir, doakan orang tu lah ya, Al-Fatihah untuk dia baca zikir dia macam tu. Okey, tapi yang tu bukan tawassul tu. Yang tu kita macam doa untuk dia je.
Tetapi tawassul adalah isunya kita minta dengan Allah Ta'ala dengan keberkatan orang tu. Yang tu tawassul. Baik, tawassul di dalam agama ada dua. Satu yang dipanggil masyru', tawassul masyru', dengan tawassul ghair masyru'. Tawassul yang dibenarkan dalam agama, dan ada juga tawassul yang tidak dibenarkan di dalam agama. Dan ada nombor 3, tawassul yang dikhilafkan, boleh ke tak boleh. Dikhilafkan, ulama berselisih, boleh ke tak boleh. Okey. Yang dibolehkan dalam agama yang pasti boleh, tawassul yang pertama dengan amal soleh. Amal soleh. Ya Allah, semalam saya ada sedekah RM500 dekat masjid tu. Ya Allah, dengan kalau ada pahala, ya Allah ya Tuhanku, kau lepaskan aku daripada kesusahan hari ni. Kita tawassul dengan amal soleh semalam, minggu lepas, bulan lepas. Yang tu boleh dalam agama sebab ada hadis tentang benda tu. Kita pertama. Yang kedua, amal kita tawassul, ya Allah, dengan keberkatan nama-Mu. Kita bertawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla, dengan nama-Mu Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Aku tawassul dengan nama Engkau itu, Kau berilah aku anak, contoh kan. Yang tu juga boleh. Satu amal soleh, nombor 2 dengan nama Allah, nombor 3 dengan sifat Allah. Okey. Yang tu adalah 3 benda yang ada lagi, maksudnya zikrul hal, maknanya kita bertawassul dengan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku susah hari ni ya Allah. Kita tawassul dengan kesusahan kita. Yang tu juga boleh. Okey. Yang tu memang confirm boleh dalam agama. Okey. Nombor 2 yang dikhilafkan, boleh ke tak boleh, iaitu tawassul dengan Nabi SAW. Yang tu ada yang ulama kata boleh, ada yang kata tak boleh. Nabi okey. Tapi kita, negeri kita ni mana, Negeri Sembilan belakang ni, Sembilan banyak tawassul dengan Nabi. Yang ni banyak. Maksudnya Negeri Sembilan berpandangan boleh tawassul dengan Nabi. Tapi sebagian ulama kata tak boleh. Banyak doa ya. Kita baca pun. Ya Rabbi bil apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Bisa je kan? Ya Rabbi bil, wahai Tuhan, dengan Mustafa, dengan keberkatan Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikanlah hajat kami. Yang tu juga dalam khutbah pun saya ingat ada tawassul, banyak tawassul dengan Nabi. Tapi tawassul dengan Nabi adalah sesuatu perkara yang dikhilafkan. Okey. Dan ada perkara yang ketiga, tawassul dengan wali, dengan yang ni mengikut saya lah, ikut saya. Kita tawassul, ya Allah, dengan keberkatan syekh sekian-sekian ini. Yang ni tidak dibenarkan bagi saya lah. Ada orang yang pegang tapi saya ingat Negeri Sembilan pun tak ada kata boleh tak. Yang tu Nabi saja. Dia hanya tawassul dengan Nabi saja. Kita tak pernah kata dengan syekh ni, sebab kita tak tahu di sisi Allah Ta'ala ni syekh sekian-sekian ni, kita tak tahu. Nak mata kita nampak baik kan, di belakangnya siapa tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pasti okey adalah Nabi. Itu pun khilaf. Nabi yang okey itu pun khilaf. Boleh ke? Khilaf ke tak boleh. Jadi kenapa kita nak pergi kepada yang dikhilafkan dan yang tak boleh itu, sedangkan ada benda yang pasti boleh? Tawassul dengan nama Allah. Allah SWT sebut walillahil asmaul husna, dan bagi Allah itu nama-namanya yang paling baik. Fad'uhu biha, maka doalah, mintalah dengannya. Jadi pasti boleh nama Allah. Jadi kita cari, kita belajar, sebab tu lancar nama Allah Ta'ala ni, dan tahu maksud nama Allah Ta'ala ini, besar fadilat terhadap doa kita. Jadi kita lancar Asmaul Husna tu, kita cari nama yang terbaik untuk kita berdoa. Dan saya juga ada bahaskan hari itu pasal nama Allah. Dalam nama-nama Allah tu ada nama Allah yang paling agung. Paling agung. Ada nama Allah yang paling agung. Mana dia? Dan saya ingat jadi polemik juga dekat Malaysia baru-baru ni. Nama Allah yang paling agung. Mana satu nama yang paling agung? Jadi kalau ikut pendapat ulama ada 3 lah. Nombor 1, Allah yang paling agung. Sebab Allah tak mungkin, dia tak jadi sifat kepada benda lain. Yang lain itu jadi sifat kepada Allah. Ar-Rahman, yang penyayang. Siapa yang penyayang? Allah. Jadi Allah nombor 1. Nombor 2, Ar-Rahman. Ar-Rahman sebab disebut lebih kurang 50 lebih dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah Hayyu Qayyum. Ya Hayyu
Ya Qayyum. 3. Yang ni 3 yang paling Ismullahil Azam, yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, dan Nabi juga macam bagi isyarat 3 ni. 3 ni. Okay? Jadi tawassul itu adalah isu khilaf. Tapi terpulang kan, maksudnya macam mana kita nak beramal dengan agama ni, kan? Kita nak beramal ikut Allah dan Rasul ke kita nak ikut orang, kan? Orang tu buat boleh lah, kan? Itu ikut kita lah. Kita nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana Allah dan Rasulnya ajar gitu, ataupun kita nak buat macam puak-puak tu buat, itu ikut kita lah. Pandai lah kita. Tuan-tuan, ada kita salah? Tak maaf lah kalau saya itu je lah yang kemampuan saya nak jawab. Saya bukan mufti nak jawab, kan? Apa yang boleh. Kau kadang-kadang tu jawab tu pusing-pusing yang tu lah, kan? Bukanlah boleh nak jawab semua. Okey, ada soalan ni? Okey, tak ada. Okey, jadi kita tutup dulu kita punya. Saya lupa nak suruh azan ni. Berapa minit lah? Lama 5, 10, 5 boleh. Tapi azan dekat dalam. Azan ni tuan-tuan, dia selain daripada bagi tahu waktu dah masuk, dia juga adalah ajak salat. Maksudnya nak salat berjemaah, azan tak apa, tak ada masalah. Azan. Jadi kita mungkin azan dekat dalam, lepas tu kita qamatlah. Jadi dulu nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.